Ini amat lucu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini amat lucu, saya ketawa dulu lah. Tapi sebelum itu, trademark untuk channel ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu kalau tiba-tiba Najib Razak jadi Perdana Menteri semula? Kamu maukah, sanggupkah bekas banduan jadi Perdana Menteri kerana mencuri wang kekayaan negara Malaysia? Nah, okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu artikel yang lucu tapi tegas daripada sahbudin.com.net, sahbudin.com.net. Berita gembira buat penyokong-penyokong Najib. Beliau boleh jadi PM lagi. ... Wah, ini bikin kekejut ini. Dalam tempo tidak sampai seminggu pun, 2 kali Speaker Parlimen Azhar Azizan Harun membuat penegasan bahawa Najib Razak yang kini dipenjarakan di penjara Kajang tidak hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen Pekan. Katanya walaupun telah disabitkan bersalah dan kini dipenjarakan, tetapi selagi semakan kehakiman dan pengampunan diraja yang dipohon oleh bekas Perdana Menteri itu tidak dibereskan, kedudukan Najib Razak sebagai ahli Parlimen adalah kekal. Katanya mengambil kira permohonan pengampunan yang telah dibuat sebelum ini dan juga usul semakan kehakiman yang difailkan, maka status Najib Razak sebagai ahli Parlimen Pekan pada masa ini tidak berubah katanya. Katanya lagi, ia akan hanya dimuktamadkan selepas kedua-dua permohonan pengampunan dan usul tersebut dibereskan, kata Azhar dalam kenyataan terbarunya semalam. Azhar seterusnya berkata perkara 48/4/C Perlembagaan Persekutuan menyatakan jika petisyen pengampunan difailkan dalam masa 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan, sehingga kelayakan sebagai ahli Parlimen hanya akan berkuat kuasa sebaik saja petisyen pengampunan diselesaikan. Pendirian Azhar ini bagaimanapun amat berbeza dengan kenyataannya pada tahun 2019 yang lalu, ketika dia masih memegang jawatan sebagai pengerusi SPR. Ketika itu, beliau menyebut mana-mana adun atau ahli Parlimen akan dilucutkan status sebagai wakil rakyat jika mereka sudah disabitkan dan dihukum penjara 12 bulan atau lebih atau didenda tidak kurang RM2,000 Malaysia atas sesuatu kesalahan. Kenyataan beliau itu boleh dibaca di www.google.com. Berita nasional, ahli Parlimen adun lucut kelayakan selepas didapati bersalah. Dengan pendirian Azhar berkenaan perkara tersebut itu, dia secara langsung bermakna kekalnya status Najib sebagai ahli Parlimen bermakna beliau akan terus mendapat gaji dan allowance sebagai ahli Parlimen Pekan selagi semakan kehakiman dan pengampunan diraja yang dipohonnya tidak diselesaikan. Dalam arti kata lain, kalau setahun lagi pun kedua-dua perkara itu tidak ada penyelesaiannya, selagi itulah gaji dan allowance sebagai ahli Parlimen terus diterimanya. Wah, indahnya Malaysiaku. Ini bukan duta saja terima gaji buta. Ahli Parlimen pun terima gaji buta juga. Soalnya bagaimana pengundi Pekan mahu mendapat hikmat Najib sebagai ahli Parlimen dalam keadaan statusnya tidak terlucut itu, sedangkan beliau sedang dipenjarakan di penjara Kajang. Bolehkah mereka mengunjungi beliau di Kajang untuk mendapatkan tanda tangan sokongan daripadanya? Adakah juga Najib akan diberikan kebenaran khas untuk hadir ke Parlimen dalam sidang Dewan Rakyat, terutama dalam pengundian yang kritikal yang melibatkan rang undang-undang atau belanjawan? Yang menarik juga, dengan terus menerima gaji dan allowance bulanannya, walaupun ditahan di penjara Kajang, boleh jadi Najib sekarang ini merupakan satu-satunya banduan di negara kita, malah mungkin di dunia yang menerima pendapatan sedemikian tinggi. Maka, siapa cakap jadi banduan tiada untungnya? Di waktu yang sama, oleh kerana berdasarkan pendirian Azhar bahawa kedudukan Najib sebagai ahli Parlimen tidak terlucut selagi semakan kehakiman dan pengampunan diraja yang dipohonnya tidak diselesaikan, ia juga membawa erti bahawa bekas Perdana Menteri itu masih boleh bertanding dalam PRU15 akan datang, sekiranya masih tiada apa-apa perkembangan berkenaan semakan kehakiman dan pengampunan diraja itu pada hari penamaan calon. Seseorang hanya tidak boleh bertanding lagi jika kelayakannya sebagai ahli Parlimen telah terlucut. Tak terlucut atau tidak dilucutkan bermakna masih boleh bertanding.
kerana hanya seorang yang telah terlucut kelayakan saja tidak dibenarkan bertanding. Ini tentunya satu lagi berita gembira buat penyokong-penyokong Najib Razak kerana beliau kini nampaknya masih ada peluang untuk bertanding lagi di Pekan. Ahmad Zahid Hamidi dan UMNO terutama jika dikipas dengan kuat oleh Dr. Puat Zarkarsy pasti tidak masalah untuk mencalonkan lagi Najib di Pekan. Tambahan lagi Najib juga tentunya 100% termasuk dalam kategori wali, iaitu winnable, acceptable dan likable, iaitu ciri-ciri yang dimahukan oleh UMNO terhadap calon-calonnya dalam PRU 15 nanti. Kalau setakat Pekan, dari penjara pun Najib pasti boleh menang punya. Lebih menarik lagi apabila tidak hilang kelayakan dan boleh bertanding sebagai ahli parlimen. Tentulah boleh pula Najib dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU 15 akan datang. Kalau ditakdirkan BN UMNO menang, sekali lagi sejarah mungkin akan tercipta di negara kita. Bekas Perdana Menteri yang dipenjarakan kembali semula jadi Perdana Menteri, nasib baik terjaga awal. Kalau tidak, pasti panjang lagi mimpi tidur siang petang tadi. Ditulis oleh Sabudin Husin, diterbitkan di sabudin.com.net 9 hari bulan September tahun 2022. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, masih lagi politik Malaysia, masih lagi berbicara tentang Najib Razak. Masih lagi bicara tentang Najib Razak. Walaupun Najib sudah masuk penjara, tapi masih lagi duk bicara tentang Najib Razak. Terutamanya Najib Razak sekarang masih ada 4 lagi kes mahkamah yang dia turun naik nanti ni. Sekarang ini tak lama lagi mungkin Zahid Hamidi pun akan tahu kebenaran sama ada dia masuk penjara atau dibebaskan. Rosmah Mansur pula bulan Oktober ini dia akan start sudah untuk pengurusan kes lagi untuk Mahkamah Rayuan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya secara jujur mengatakan sudahlah, janganlah bagi Najib Razak jadi Perdana Menteri lagi. Bagi orang lain, banyak lagi yang boleh. Bukan kerana Najib Razak tak boleh, tak bagus dan sebagainya. Dia bagus, tapi sudahlah. Ada ramai lagi yang lebih tak berkontroversi. Nanti takut-takut negara Malaysia jadi bahan gurauan, jadi bahan ketawaan negara luar. Kita jaga kita cintai Malaysia, kita jaga keharmonian, perpaduan, dan kita jaga juga kedaulatan undang-undang. Kita jaga juga rukun negara kita. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda, amat dihargai. Bye.